Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Siapa yang pernah dengar Radio IKIM? Okay, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Cik Azmi, dan juga Urus Tia yang menganjurkan program yang sangat bermakna ini, dan juga pihak-pihak yang terlibat termasuklah rukun tetangga dan juga para usahawan yang datang untuk mengambil bahagian pada hari ini. Alhamdulillah. Dan pada hari ini juga, malam ni juga kita akan bincang berkenaan dengan usahawan rahmah, yang mana jarang-jarang jumpa tajuk macam ni kan. Hari ni kita diduga dengan nak cakap tentang usahawan yang rahmah dan apa kesan rahmah ini kepada usahawan tersebut. Pertama sekali saya nak sebut bahawa usahawan ni satu kerja yang sangat mulia di sisi Islam, dan ia merupakan salah satu yang digalakkan, disarankan, dan juga menjadi sebagaimana Tuan Moderator sebut tadi, para Rasul ataupun para sahabat, Nabi sendiri seorang usahawan. Kita sebenarnya bila kita jadi usahawan, kita patut bangga. Bangga tak? Bangga tak? Kita jadi usahawan, kita dah ikut sunnah Nabi. Kalau betul niat kita, sebab bila kita sebut usahawan, semua orang fikir tentang nak untung, betul? Kan? Siapa ada meniaga yang tak nak untung? Semua orang meniaga nak untung kan? Tetapi satu lagi niat yang kita boleh selitkan adalah untuk menuruti sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kejayaan Rasulullah SAW mengaut keuntungan ataupun mendapat keuntungan dan juga keberkatan di dalam urus niaga beliau, baginda, adalah disebabkan sifat dan juga sikap beliau. Apa dia panggil, apa yang digelar kepada Rasulullah SAW? Al-Amin. Betul? Kan? Jadi yang menjayakan satu-satu usahawan ataupun satu-satu perusahaan adalah bukan benda yang dia jual, tetapi peribadi ataupun karakter kepada bisnes tu sendiri. Kalau kita lihat dulu pada peringkat awal, kalau kita nak berniaga kan, perkara pertama kita kena fikir apa dia? Apa yang orang nak? Betul? Kalau dulu, awal-awal dulu kita fikir, okey, kalau di dalam satu kawasan itu, kawasan yang mungkin perlu kepada kedai runcit, kalau kita buka kedai runcit, insya-Allah kita akan berjaya. Apa dia? Maknanya kita nak berniaga tu kena fikir tentang apa yang orang di sekitarnya nak. Betul? Betul kan? Sekarang ni, dalam bisnes baru, bisnes model baru, kita kena fikirkan apa yang diperlukan pada masa tu, walaupun dia tak nak. Contoh, saya ambil contoh, dulu kita ada teksi, orang nak kenderaan kan. Apa yang dia nak? Kenderaan. Dan masa tu kita ada teksi. Tiba-tiba ada orang buat apps Grab, menggunakan mekanisme terkini. Dia serve kepada ataupun dia berkhidmat kepada keperluan semasa, tetapi dia dapat duit daripada lain. Dan banyak juga melibatkan elemen-elemen lain dalam perniagaan tersebut, termasuklah sharing ataupun dia berkongsi dengan orang lain. Contohnya macam saya ada kenderaan dan saya boleh gunakan untuk menyewa, dan bila saya bawa orang, kita dapat duit. Kan ramai daripada kalangan kita yang jadi pemandu Grab, betul? Itu peluang perniagaan yang dimulakan oleh pembangun
aplikasi Grab. Berapa banyak Grab, apa benda owner Grab dapat? Agak-agak lagi banyak kan? Lagi banyak. Itu cara yang baru, cara yang terkini. Tapi kita taklah mungkin sampai ke situ. Apa yang nak kita sebutkan di sini tentang dalam perniagaan yang paling penting adalah satu sikap yang betul. Dan salah satu sikap yang betul adalah kita dengan tema yang kita ada ni adalah menimbulkan rasa rahmat. Kita lihat sekarang bagaimana, ini saya sebut sedikit lah berkenaan dengan rintihan dalaman di kalangan usahawan Bumiputera ataupun Islam. Kita sebenarnya, saya buat kajian secara mendalam dan saya sedar betapa kita ni kita katalah apalah usahawan Bumiputera dan Muslim ni tak kompetitif, tak berdaya saing. Sebenarnya banyak yang berlaku di dalam pasaran yang perlu kita sedar, yang kita perlu ada lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Saya cerita sikit. Kalau usahawan kita nak masuk ke dalam pasaran yang mudah orang akses, iaitu pasar raya ataupun supermarket, apa yang akan berlaku dengan usahawan yang nak masuk ke supermarket ni? Okey, kita faham bila time gaji je ramai orang akan pergi tolak troli di supermarket, betul? Dan kita akan tolak, dulu kita tolak barang satu penuh dalam troli ni mungkin dalam RM50, tapi lama-lama dia naik ke 100. Dan sekarang ni kalau kita tolak satu troli dalam supermarket, time gaji biasanya berapa? 200, 300 cash kan? Tapi usahawan kita tak boleh masuk meniaga barang di dalam pasar raya. Sebab apa? Sebab ada permainan dalam pasaran. Termasuk yang saya maksudkan adalah pasaran supermarket, pasaran yang paling banyak orang pergi. Setiap kali musim gaji orang akan pergi. Kenapa? Sebab ada diskriminasi dalam pasaran. Okey, macam-macam strategi yang dibuat di dalam pasaran, pasar raya. Pertama, Bumiputera biasanya barangnya akan diletak di belakang-belakang kalau dia ambil, kalau dia dibenarkan masuk, betul? Lepas itu setiap usahawan tu dikenakan, dia hantar barang dan dia perlu bayar balik, ataupun supermarket tu bayar balik tempohnya berapa lama. Duit yang kita nak ni kita tolak barang, kita hantar barang, berapa lama barang tu dapat, harga duit tu dapat, bayaran dapat berapa lama, berapa bulan, tak pernah tanya. Saya buat research, ada satu company yang tengah naik dan buat iklan di Radio Ikim pun dulu-dulu. Lepas tu dia hantar barang dia ke satu supermarket, nama dirahsiakan. Apa yang berlaku? Inilah permainan pasaran, yang mana supermarket ini jual barangnya lebih rendah daripada harga pasaran yang dijual oleh kedai-kedai runcit di sekelilingnya yang dimiliki oleh Bumiputera yang lain. Saya nak bawa ke satu conclusion. Apa yang berlaku? Kedai-kedai runcit di keliling supermarket itu dah tak dapat jual sebab orang beli di supermarket. Orang tak beli di kedai runcit, kedai di sekitar supermarket tu. Lama-lama dia tak order lagi daripada pengusaha yang pertama tadi. Apabila dia tak ambil, supermarket saja yang ambil, jadi supermarket ini boleh demand dengan pengusaha kita. Demand harga yang melampau sehingga kadar keuntungannya sangat kecil. Ditambah dengan bayaran dibuat selepas 3 bulan. Akhirnya pengusaha ini habis. Bila dah habis, dah tak boleh survive, jadi mati. Jadi apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah pentingnya kita ni dalam bentuk satu community, dalam bentuk satu kesatuan. Apa yang berlaku di kalangan supermarket ini, mereka sebenarnya bersatu, menggunakan strategi yang sama. Ya. Jadi kita ni kalau kita tengok bangunan, tadi saya terpusing ke KLCC. Kan?
Bangunan yang kita tengok cantik, indah, kukuh dan banyak manfaat tu pada asalnya adalah batu, simen, kaca, besi, kan? Tetapi dia bergabung dan menjadi satu bangunan yang cantik dan indah. Begitu juga dengan usahawan kita kena bersatu. Bersatu dengan apa? Dengan cara kita buat satu komuniti macam ni, ya, kita sama-sama bangkit. Kalau boleh kita katakan bahawa kesatuan usahawan-usahawan kita tidak kuat, sehingga kita ditindas dan ditekan. Jadi untuk bangun, pertama sekali kita kena ada satu rasa untuk kebersamaan bersama usahawan-usahawan. Memang kalau kita kata usahawan ni satu bidang yang sangat mencabar, ya, sangat-sangat mencabar. Saya bukan tak pernah berniaga, dan sekarang pun saya usahawan juga, walaupun makan gaji, jual, orang kata, perkhidmatan, kan. Saya berusaha untuk memberi perkhidmatan kepada IKIM ataupun kepada kerajaan, ya, di bawah kerajaan. Usahawan juga, ya. Setiap perkara yang kita buat, pertama kita kena tanam betul-betul. Macam pokok lah, kita kena tanam, kena baja, kena semai, kena siram, kena jaga matahari, kena jaga. Begitulah kita kena buat dalam membangunkan usahawan ni.